وأصحابه أجمعين فأما بعد. Terima kasih ucapkan kepada pengurusi majlis sekali lagi. Seterusnya muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang masih setia bersama program PEH kita. Saya ke udara lagi untuk kali yang ketiga sesi ni. Mudah-mudahan sahabat-sahabat muslimin dan muslimat masih bersedia untuk mendengar kalam perkongsian yang kalau ia bermanfaat kita jadikan panduan bersama, dan kalau mungkin sebab mungkin ada di kalangan kita yang dah pernah dengar dah pun, pernah present dah pun berkenaan tentang ikhlas dalam ibadah, pernah mengajar dah pun berkenaan tentang ikhlas dalam ibadah, anggaplah ia sebagai pengulangan, juga reminder kepada kita bersama. Sebab saya sendiri suka kepada perkara yang berulang-ulang. Siaran ulangan tidak semestinya membosankan. Kadang-kadang, bukan saya tak bosan, cuma kadang-kadang dengan adanya siaran ulangan itu bertambah kefahaman kita. Kadang-kadang first time kita dengar, kita rasa macam dah okey, tapi kita lupa sebab kita manusia. Again, saya tidak bercakap dengan malaikat. Okay. Kadang-kadang kita menambah maklumat. Kadang-kadang kita mendapat maklumat yang wajar untuk kita argue. Kadang-kadang daripada situlah ia akan bercambah dengan ilmu-ilmu lain. Kalau sahabat-sahabat yang buat masters, buat PhD, dia akan mengkaji research yang pernah dihasilkan. Mungkin ia akan mengulangi eksperimen yang sama, tetapi dengan finding yang berbeza. Mungkin juga dia akan baca buku yang sama, tetapi dia akan produce something yang berbeza. Malah mungkin lebih berkualiti, tetapi tidak dinafikan kadang-kadang kurang pula. Okey, jadi sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita akan bincang berkenaan tentang ikhlas dalam ibadah. Lama dah kita bincang berkenaan tentang ibadah. Lama dah kita belajar berkenaan tentang ibadah ni. Orang sebut beribadahlah kamu seolah-olah mati esoknya. Dia bukan hadis ya. Dia adalah kata-kata yang kadang-kadang ada orang suka sandarkan jadi hadis dan sebagainya. Tapi dia memang dari segi tak buka lagi. Sorry. Terima kasih kerana membantu menutup. Okey. So ikhlas dalam ibadah. Soalan saya yang pertama. Siapa Mamat yang sujud tu? Pemain kriket. Siapa tahu siapa namanya? Saya bagi £1 Scotland. Alas pound. Roger Federer. Muslimat tahu? Kalau muslimat saya bagi £2. Ha? Sachin Tendulkar bukan Muslim. Dia adalah cricketer. Betul dah, pemain kriket. Kalau Sachin sujud memang Muslim cricket player. tak pernah jumpa. Tak minat kriket. Kriket kan terkenal kat sini. Saya tahu, macam mana sahabat sekalian tak tahu? Tak main kriket. Tak main kriket doesn't mean kita tak perlu tahu berkenaan tentang kriket. Macam mana kita nak sampaikan seruan kepada pemain-pemain kriket? Kita tengok bagaimana knowledge ni bukan setakat apa yang ada dalam buku teks. Bukan juga pada ceramah, pada usrah semata-mata. Tetapi kita kena all around jugalah, untuk cover benda-benda yang
Mungkin kita tak perlulah mengkaji ataupun tengok permainan kriket sepanjang-panjang tu. Mungkin just kita tengok dalam BBC Sport. Kita kena tahu juga isu pembuangan bayi, siapa yang buang bayi, siapa yang buat jenayah ni, siapa yang mencadangkan buat Islamic Festival Fashion Show. Kena tahu. Tahu tak semestinya kena tengok setiap fashion. Tetapi tahu apa yang berlaku. Itu adalah tanggungjawab kita yang perlu untuk kita bincangkan. Okey, ini adalah Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf adalah pemain kriket Pakistan. Tengok jersey dia lah. Jersey dia pun Pakistan. Tak tahu? Tak nampak. Semua pakai putih. Okey, tak apa. Muhammad Yusuf ni adalah antara top batsman untuk kriket. Saya tak pandai main kriket. But we have to learn lah. Dengan sebab tu power disebut sebagai power is knowledge. Knowledge is power, sorry. Power is knowledge tak. Dah petang penat-penat macam ni. Knowledge is power. So that ni Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf ni di antara pemain yang bagus lah saya tengok. Setiap kali dia biasanya dia akan sujud bila dapat century dalam kriket. 100 runs, 100 larian. Begitu juga ada beberapa pemain lain lah selain daripada Muhammad Yusuf. Okey, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita nak bincang berkenaan tentang ikhlas dalam ibadah. Sebelum saya akan bacakan beberapa senario dan kita bincang. Yang pertama, entah kenapa malam ini hatinya begitu gembira. Seusai membersihkan diri, Fauzana segera mengenakan pakaian yang ringkas tetapi kemas dan menarik. Kemasan ruang yang berlatar hijau segar dihias pepohon kecil berbunga putih seakan-akan mengalu-alukan Fauzana pada malam nan dingin ini. Senyuman terukir sambil tangannya menjamah hidangan di hadapan mata. Ratatouille, hidangan istimewa sentuhan Perancis. Scene 2. Mukanya merah menyirap darah. Tangannya terketar-ketar menahan gejolak rasa yang tercabar. Telefon di genggaman terhempas jatuh di atas rantai. Terngiang-ngiang di cuping telinga kata nista dan persendaan Datuk Man yang dilemparkan terhadapnya tempoh hari. Ini tak boleh jadi, bentak hati Syauqi. Hak-hak rakyat Marhain di desa ini terus diinjak. Dirampas tanah mereka. Malah surau Haji Ali yang menjadi tempat anak-anak bumi ini belajar mengenal ilahi dirobohkan tanpa belas kasihan. Aku mesti bangkit memperjuangkan hak mereka. Aku mesti. Laung Syauqi persis pahlawan tangkas pembela kebenaran. Scene 3. Pandangan Hilmi ditumpukan pada tubuh yang istimewa. Wajah yang sangat mempesona itu ditatapnya berulang kali. Hatinya pasrah. Cintanya yang tidak berbelah bahagi selama ini bagai diuji dengan perpisahan nan abadi. Matanya berkaca, menterjemah sebuah cinta buat Natasha, si belang kuning kesayangan. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi, dengar kan? Dan tengok juga. Asalnya saya nak minta peserta baca, tapi mungkin takes time. Tapi tak apalah, saya baca. Soalan ni, apakah persamaan dalam ketiga-tiga scene tadi? Tengok scene, tengok dia punya skrip. Apa persamaan? Angkat tangan. Yes, Monsieur. Feelings, perasaan, emosi. Emosi yang terekspres. Betul ya? Okey.
Lagi? Jiwa yang tercabar. Tak semua tercabar. Yang tengah makan tu tak adalah tercabar. Apa lagi? Lagi. 2 minit. Takkan satu je. Satu je pada musik. Emosi. Yes. Perasaan yang mendalam. Perasaan yang mendalam. Sekali lagi perasaan. Ini memang semua jenis-jenis feeling mendalam. Bagus. It's good. Nafsu? Oh, nafsu. Okay, nafsu. Nafsu, feeling. Ya? Kuasa penulisan. Kuasa? Penulisan. Kuasa penulisan. Ada power penulisan. Sila. Semua terasa ke hati. Semua jawab hati ni. Cuba lain sikit. Perbuatan yang bersungguh-sungguh. Perbuatan yang bersungguh-sungguh. Semua tak dapat 1 pound ni. Yes. Melibatkan satu watak. Melibatkan 1 watak. Setiap cerita tu 1 watak. Okay. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jawapannya semua adalah ibadah. Dah saya nak bincang berkenaan tentang ikhlas dalam ibadah. Hati yang tercalar, hati yang berduka, tak apalah cerita lain. Sebab saya nak bincang berkenaan tentang ikhlas dalam ibadah. Semuanya adalah ibadah. Saya tak keluarkan watak-watak ganas kat sini. Okay? So, si Helmi yang bercinta dengan kucing kesayangan, dia sayang kat kucing dia, isi ibadah. Si Fauzana yang nak makan pun ibadah. Dan si Syauqi yang marah tadi pun dia boleh jadi ibadah. Okay, kita bincang berkenaan tentang bagaimana marah itu ikhlas, sayang itu ikhlas, cinta itu ikhlas, dan insya-Allah kita cuba kupas sama-sama. Jawapan-jawapan yang diberikan hati-hati itu hampir betul, okay? Bukan salah, hampir betul, tetapi tidak menepati konteks perbincangan kita pada hari ini. Okay? Ini kita punya konten perbincangan kita. First, konsep ibadah yang secara tidak langsung saya telah kupas sebentar tadi. Yang kedua, syarat ibadah. Yang ketiga, ruang lingkup. Dan yang keempat, ihsan dan juga ikhlas. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, bila kita berbicara berkenaan tentang ibadah, kita biasa dengar berkenaan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami bangkitkan fi kulli ummatin rasulan, pada setiap umat itu rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa seruannya? Satu, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua, menjauhkan, menghindarkan daripada taghut ataupun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, jahiliyah, moden, lama dan juga yang sewaktu dengan. Kemudian kita juga biasa mendengar berkenaan tentang bagaimana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri. Dalam surah Az-Zariyat kan, yang kita biasa dengar, baca kan surah Az-Zariyat? Apa dia? Apa ayat dia? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
Ini satu penegasan juga untuk menjawab sikit berkenaan tentang jin tadi, bahawa Allah jadikan jin dan manusia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus dia seakan-akan memberi faham kalau ditetapkan sesuatu kepada manusia yang disebut sebagai taklif, pertanggungjawaban, kewajipan-kewajipan ataupun perintah yang tertentu, maka di sana boleh difahami secara langsung bahawa jin pun ada kewajipan-kewajipan yang tertentu. Okey, di muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, berbicara berkenaan tentang ibadah ini berdasarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari segi definisi kita jelas tadi bahawa contohnya Ibn Taymiyah menyebut dalam definekan berkenaan tentang ibadah ni, apa yang disebut oleh oleh Ibn Taymiyah adalah setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai, sayangi dan juga redai, maka ia adalah ibadah. Dan saya jelaskan secara ringkas tadi melalui beberapa scene tadi. Marah pun boleh jadi ibadah, sayang pun boleh jadi ibadah, makan pun boleh jadi ibadah, minum pun boleh jadi ibadah. Segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak benci, maka ia boleh jadi ibadah. Makan apa hukumnya? Ada kedudukan makan ini wajib. Kalau tak makan mati, maka dia wajib makan. Ada kedudukan yang makan ini sunat. Ada kedudukan yang makan ni jadi haram. Kalau makan mati, maka haram. Tetapi kalau ia diniatkan dengan niat yang betul, selain daripada yang haram tadilah, maka dia akan jadi yang ibadah. So, apa yang boleh kita simpulkan bila kita kata bahawa semua-semuanya adalah ibadah? Lalu apakah ibadah ni sebenarnya? Saya tak nak definition, tetapi apa sebenarnya ibadah ni? Faham ke soalan? Adakah ibadah ini satu rukun negara? Ataupun ibadah ini suatu tuntutan? Ataupun ia merupakan, bila kita sebut walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apa yang kita boleh faham? Pernah tengok cerita-cerita sempurna? Tak pernah. Korang memang tak tengok movie. Cerita sempurna bukan movie. TV. Sequel drama. Tengok. Okey. Dah semua tak tengok, susah lah juga nak dapat jawapan. Itu antara hints nak bagi jawapan. Apa yang saya nak kita sama-sama faham dan kita sama-sama bawa. Kalau nak balik ke tempat masing-masing, ini yang nak kita bawa. Apa sebenarnya ibadah ini? Adakah ia perkara yang bersifat suka-suka? Ataupun ia adalah tak terkeluar kata-kata. Sebenarnya sahabat-sahabat yang dikasihi, bila Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, menjelaskan bahawa mengabdikan diri itu, melakukan ibadah itu adalah kita punya purpose of life. Itu adalah tujuan kita hidup. Kita hidup bukan suka-suka hati je kita hidup. Bukan suka-suka hati je kita nak mati. Kadang-kadang orang bunuh diri tapi tak mati-mati juga. Kadang-kadang orang tak nak mati tapi mati. So, ini tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk mengabdikan diri kepada. Sebab kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ni hamba.
Kita bukan bekerja kepada Allah, okay? So that kita tak boleh deal dengan Allah macam kita deal dengan majikan, supervisor ke siapa yang kerja kan. Dengan supervisor kita boleh lari-lari lagi, cilok-cilok sikit, kita boleh nak kelentong sikit. Dengan majikan boleh lagi, tapi dengan Allah, dia bukan antara hubungan seorang ahli usrah dengan nakib ataupun nakibah. Dia bukan hubungan antara seorang ahli persatuan dengan seorang presiden. Tetapi dia hubungan di antara seorang hamba dengan Tuan. Pencipta. Bukan setakat Tuan. Tuan, yes lah, biasa kita sebut bila hamba dengan Tuan ni kan. Dia to certain extent dia betul. 20 minit. Okay, InsyaAllah saya ringkas pun. Memang ringkas pun yang ni. Okay. So that to certain extent dia betul dengan Tuan. Sebab Tuan yang difahami adalah dia memiliki, macam si siapa tadi, Bilal dengan Umayyah kan. Umayyah kata dia bought his humanity. Means memang pun dalam konteks sistem perhambaan ni, kira hamba itu dimiliki sepenuhnya. Dengan sebab tu hamba kalau perempuan boleh untuk dilakukan hubungan macam suami isteri. Sebab dia nilai dia adalah macam barang. Cuma lebih tepat, hubungan kita dengan Allah adalah hamba dengan yang menjadikan kita khalik kita. Maka dengan sebab tu sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila Allah yang jadikan kita dan Allah memandu kita dengan purpose of life ini, Allah Subhanahu Wa Taala tak berlaku zalim kepada kita. Allah bagi kita manual. Orang yang buat engineering kan, kalau nak engineering ke yang buat cipta benda ke, buat mesin ke, engineering kan, engineers lah. Bila buat something, you have to provide the manual. Betul? Doktor saya manual. Dia panggil apa doktor? Dia tak buat apa-apa kan, buat ubat tu pharmacist. Betul ke pharmacist? Ya. Okey, senang cerita. Semua benda yang tercipta akan ada manual. Bagaimana cara nak guna, bagaimana untuk memastikan dia berfungsi sebaik mungkin, bagaimana dia nak digerakkan, bagaimana dia nak dimatikan dan seumpama. Maka macam tu juga dengan kejadian kita. Kita disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan manual. Sebab Allah yang cipta kita, tiba-tiba kita nak ambil manual lain. Apa manual Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang kita sebut sebagai Al-Quran Dusturuna. Dustur ada yang menterjemahkan sebagai perlembagaan. Tapi saya bersetuju juga dengan pandangan dustur ni. Bolehlah diterjemahkan bagi faham mudah sebagai manual kita yang perlu untuk kita ikut. Kalau Quran kata, Allah kata haram, maka kita kena terima bahawa ia adalah haram. Kadang-kadang kita cuba untuk memperkirakan, tak logik lah. Tak logik lah ia haram. Tak bolehlah macam ni, Islam ni sempit. Tak bebas untuk buat apa sahaja. Tercapar human right aku. Ini macam deal dengan siapa? Deal dengan supervisor pun tak macam tu. Deal dengan majikan pun tak macam tu. Tapi kadang-kadang terpamir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat tindakan-tindakan yang seumpama ini, seolah-olah kita lebih kuat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, bila kita berbicara berkenaan tentang macam mana kita nak hidup, kita perlu hidup dengan Al-Quran sebagai tanda pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mungkin sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian pernah come across yang mengucapkan berkenaan tentang ibadah ni kena be spesifik dan kita tak boleh memandai-mandai. Solat 4 rakaat tak boleh jadi 5 rakaat.
yang biasa orang sebut jadi bid'ah ataupun seumpama. Dan kadang-kadang memang mengemukakan hujah bagaimana perbincangan berkenaan tentang ibadah ada yang menghujahkan. Memang betul, ini adalah satu prinsip yang disebut al-aslu fil ibadah al-muharramah. Apa maksudnya? Prinsip asal ibadah adalah haram, melainkan datang dalil ataupun perintah yang menyatakan ia perlu dilakukan. Boleh faham tak? Maknanya solat asalnya tak ada solat, tapi bila datang dalil menyatakan perlu untuk solat ikut waktu yang sepatutnya, yang dimaksudkan 5 waktu itu, maka perlu untuk dilakukan. Namun begitu, kadang-kadang ada yang sedikit tersilap faham. Bila menyatakan begitu, maka dia kata antaranya lah, yang agak popular adalah tak boleh berdoa lepas solat, sebab tak ada perintah yang menyatakan supaya doa ramai-ramai lepas solat. Begitu juga yang biasa juga disebut berkenaan tentang tahlil, berkenaan tentang beberapa perkara yang seumpama dengan ini. Dalam hal yang seumpama ini, saya mengajak kepada sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian untuk bersama dengan mereka yang juga membaca satu lagi prinsip lain, iaitu al-aslu fil asya al-ibahah. Apa maksudnya? Asal kepada setiap perkara itu adalah harus, sehingga datang dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut. So that kalau kita baca doa, waktu sebelum makan pun harus, waktu lepas solat baca doa tidaklah jadi haram. Yelah, kita pun boleh fikir logik. Okey? Kalau lepas makan nak masuk toilet pun kita boleh baca doa, tiba-tiba lepas solat kita kata tak boleh baca doa. Boleh. Tak kira lah baca seorang ke baca beramai. Cuma jangan menjadikan ia sebagai wajib. Jangan memandai-mandai meletakkan dia sebagai wajib. Sebab first year kena baca doa lepas solat. Itu memandai-mandai. Okay? Tapi kalau siapa nak baca, first year nak baca, bagus. Kalau tak nak baca lepas tu, kadang-kadang tak nak baca tu doesn't mean tidak mengeluarkan kalam. Kadang-kadang dengan sebab tak nak angkat tangan. Tak apa. Jangan kata ini telah sesat mazhab first year. Jangan mudah untuk menghukum. So kalau semua perkara yang asalnya adalah harus, termasuklah pada prinsip ini banyak dibincangkan dalam perkara-perkara yang membabitkan muamalat, makanan. Semua makanan adalah halal, melainkan ada dalil ataupun kenyataan yang menyatakan bahawa ia adalah haram. Sebab tu ada perbincangan panjang berkenaan tentang makan binatang-binatang. Okey? Yang jelas berkenaan tentang khinzir dan juga anjing. Tapi ada juga perbahasan berkenaan tentang binatang-binatang yang lain. Tapi tak apa, kita bincangkan dalam bab fiqh ataupun slot-slot yang sewajar. Cuma apa yang nak saya pertekankan, apa yang sering ditumpukan sebagai ibadah adalah ibadah yang bersifat khususiyah. Khusus. Ibadat yang memang spesifik. Contoh spesifik ini antara ruang lingkupnya. Satu, i'tiqad. Dari segi i'tiqad, keyakinan, ibadat hati. Walaupun kita menyatakan, sekadar kita menyatakan dalam hati, gerak hati kita, lintas hati kita, meyakini kebenaran Islam, meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Dia tak perlu ambil wudu. Dia tak perlu untuk mandi wajib. Tapi dengan keyakinan kita sudah cukup untuk dikira sebagai ibadah. Yang seterusnya yang bersifat ta'abbudi. Yes, betul, dalam Islam, dalam syariah,
kebanyakan perkara akan ada reasoningnya. Ada reason. Bahasa Arab sebut sebagai ailah. Asas kepada satu-satu hukum. Tetapi tak semua benda perlu kepada reason. Boleh faham maksud saya? Kalau ia telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditetapkan, contohnya solat 5 waktu, kita bolehlah create hikmah dia supaya ada waktu break ke, menyihatkan diri ke dan sebagainya. Tapi apa yang lebih penting untuk kita terima adalah dengan rasa ta'abbud kita bila Allah tetapkan 5 waktu melalui lidah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena terima tanpa pertikaian padanya. Sebab tu, sebagaimana Sayyidina Ali memperingatkan, agama bukan disandarkan kepada logik yang utama. Maksudnya, agama ni bukan semata-mata logik. Tetapi, apa yang diperingatkan dalam kes sapu huf. Kalau berdasarkan kepada logik, yang perlu untuk dibasuh, yang perlu untuk dibersihkan adalah tapak kaki, betul? Yalah, logiknya yang akan terpijak sampah ke, akan terpijak najis ke ataupun sebagainya adalah tapak kaki. Tapi sapu huf kat mana? Atas. Lalu kata Sayyidina Ali, kalau agama ni bersandarkan kepada logik, maka pastilah lebih utama untuk bersihkan tapak kaki. Maka ini antara perkara yang disebut sebagai ta'abbud, iaitu kita terima satu-satu ibadah itu atas dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tak dapat mencapai lagi jumpa satu logik ataupun reasoning. Okey. Perkara yang seterusnya yang bersifat iltizam. Iltizam means commitment. Okey. Komitmen yang direfer kat sini adalah perkara-perkara yang Allah tetapkan halal, haram. Kalau Allah kata halal, maka ia adalah halal. Bila Allah katakan haram, maka ia merupakan suatu larangan yang perlu untuk ditinggalkan. Ini perkara-perkara yang disebut secara spesifik, yang dinilai dalam ukuran ibadah yang khusus. Muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, berapa lama ini? 16. Syarat ibadah makbul. Walaupun bila saya huraikan berkenaan tentang ibadah ini, semua perkara boleh untuk jadi ibadah, tapi ada beberapa syarat yang tertentu. Sahabat-sahabat yang rasa letih dan sebagainya, bangun sebagai pejuang untuk melawan syaitan dan sekutu-sekutu. Okey. Syarat yang pertama, ibadah itu adalah sesuatu yang masyru'. Nak bangun. Kalau nak duduk pun tak apa, tapi kena berjuang enggaklah. Okey. Jangan menjadikan alasan berjuang penat. Lalu tersungkur. Sahabat yang dikasihi sekalian, pertama masyru'. Setiap ibadah adalah perkara yang disyariatkan. Bukannya perkara yang ditambah-tambah ataupun seumpamanya. Yang kedua, ia perlu untuk diiringi dengan niat salihah, niat yang baik. Dia tak akan jadi ibadah kalau niat buruk. Walaupun mungkin dia mengerjakan solat, walaupun mungkin dia mengerjakan solat sunat, walaupun mungkin dia baca Quran, tapi kalau niatnya buruk, dia baca contoh ya, dia baca ayat-ayat tertentu untuk menyihir orang lain, contoh jahat ni kan, maka itu bukan ibadah. Dia mengerjakan solat sunat supaya nak gibah puji dia. Solat sunat tu betul dah, tetapi dengan sebab tidak diiringi dengan niat yang baik, maka sekaligus
solat itu hanya untuk pandangan naqibah, tetapi tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yes. Kalau doa untuk benda yang buruk, Doa benda yang buruk, contoh doa keburukan, doa untuk dan doa dibaca doa untuk doa kunut nazilah. Kunut nazilah dia masyru'. So macam marah tadi kan, dia marah kita biasa bila sebut marah, kita anggap dia membawa konotasi negatif, betul? Termasuklah baca doa untuk kehancuran. Baca doa untuk kehancuran Israel, katakan. Okey. Zionis lah, bukannya Bani Israel ataupun seumpamanya. Maka dia tak salah. Sebab menghancurkan musuh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Faham ke? Okey. Begitu juga dengan pemimpin yang soleh. Kadang-kadang ada yang kata bahawa kena doakan kebaikan kepada pemimpin yang zalim. Betul, kita kena doakan dia dapat hidayah. Tapi kalau kezaliman itu berterusan dan berulang-ulang, tidak salah untuk kita mendoakan agar pemimpin yang zalim ini digantikan dengan pemimpin yang lebih baik, supaya kezaliman tidak berterusan. Lain kesnya kalau katakan dia melakukan kezaliman tak sengaja, ataupun baru sekali kezaliman yang dilakukan dan ia bersedia untuk menerima teguran. Tapi kalau kezaliman itu berulang-ulang, malah bertambah dan melata, daripada satu kelab malam jadi ham, yes, kita boleh doakan agar diberikan hidayah, tetapi tidak salah kalau kita doakan agar digantikan dengan pihak yang lebih baik yang mampu untuk melaksanakan amanah Allah. Replacement mungkin membawa konotasi negatif, dalam pengertian dia berwajah macam buruk, macam tak baik. Replacement kan, kena buang kerja. Buang kerja, dia punya aplikasi macam buruk, tetapi sebenarnya dia membawa kebaikan. Dan bukan juga dengan niat katakan nak gantikan pemimpin dengan kita supaya kita mampu untuk bermaharaja lila. Itu niat buruk. Tapi kalau kita seorang yang saleh dan kita diberikan amanah, tidak salah untuk kita doa, tapi skrip kena betul juga. Kalau katakan aku memimpin akan jadi lebih baik kepada umat Islam dan juga kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah aku jalan yang terbaik untuk gantikan. Sebab kita tak mampu untuk bagi jaminan. Kadang-kadang kita rasa kita dah terbaik dah, tapi bila jadi lagi brutal. So that kita kena doa dan skrip tu kena betul. Okey kan? Seterusnya itqan dan ihsan. Yang ni saya akan kupas hujung sekali nanti, berkenaan tentang ihsan dan juga ikhlas. Ringkasnya itqan, teliti, bersungguh-sungguh, dan ihsan ada penguraian ringkas berkenaan tentang ringkas. Yang seterusnya beriltizam dengan peraturan Allah. Maknanya kalau yang itqan contohnya, bila buat something, bila buat ibadah, kita kena buat betul-betul. Jangan buat sambil lewat. Dengan sebab tu kita baca dalam surah Al-Ma'un kan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, hujung sekali tu apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Neraka wail, celakalah kepada orang-orang yang solat. Kita boleh gambarkan, kalau orang yang solat pun boleh jadi celaka, kalau orang yang tak solat lagi celaka kuasa kita. Okay, kita boleh gambarkan. Maknanya kalau orang solat pun dalam kedudukan yang tertentu, apatah lagi orang yang tak solat malah mempertikaikan, malas dan juga tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Ini bukan fatwa. Jangan bagi calculation pula. Ini just menggambarkan. Kadang-kadang ditampilkan dalam hadis ke dalam ayat Quran ni bilangan-bilangan tertentu. Yes, ada benda yang spesifik, tapi ada yang diutarakan dalam bentuk, contohnya dalam sejarah, bila kata bahawa tentera Islam 313, tentera musuh 950, tidak menggambarkan tentera Islam sikit, tentera musuh ramai. Jangan pula ada yang cuba menjadikan figures ni sebagai something yang kita mesti berjumlah 313 baru kita boleh ubah
negara katanya. Dalam maksudnya. Ini sedikit silap di dalam membaca fakta sekarang. Muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Yang seterusnya, iltizam dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini bila kita melakukan something yang kita niatkan ibadah, dia tidak akan menyebabkan penganiayaan kepada orang lain. Yes? Sila. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya pendapat Ustaz. Apa pendapat Ustaz tentang bila kita melakukan sesuatu ibadah semata-mata untuk mendapatkan pahala, maksudnya kita mengharapkan balasan daripada Allah, dengan kita melakukan sesuatu ibadah semata-mata kerana penghayatan sebagai hamba. Okey. Itu ada perbahasan yang mendalam berkenaan tentang ihsan. Cuma kalau boleh untuk diringkaskan, dia adalah lebih utama bila kita melakukan sesuatu dengan rasa pengabdian dan penghambaan. Sebab kita dah kata bahawa kita abdi tadi kan. Okey. So bukan kita nak demand, tapi kita boleh mohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk beroleh rewards. Dengan sebab tu ada beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana kita boleh bertawassul dengan, tahu tawassul kan? Kita contoh tawassul ni dalam hadis panjang berkenaan tentang hamba Allah yang tersekat dalam gua dengan batu besar tu kan. Dia bertawassul dengan amalan dia. Okey? Maksudnya dia memohon, bukan memaksa Allah. Kalau memaksa Allah, kalau aku solat ni Allah mesti dapat pahala. Itu kita cuba-cuba untuk memainkan watak lain. Itu bukan watak hamba. Itu watak mungkin pekerja yang mencari upah. Okey? Tapi tidak salah untuk kita minta pada Allah untuk bagi kita reward yang terbaik. Contohnya kita doa agar kita dimasukkan dalam syurga, agar kita ditempatkan bersama orang-orang salihin, agar kita digolongkan dalam golongan yang beroleh banyak pahala. Tidak salah. Again, skrip memainkan peranan. Okay? Niat kena betul, skrip pun kena betul juga lah. Bukan dalam nada memaksa. Boleh faham tak? Itu ringkas. Tapi yang lebih utama, biarlah pada rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kita akan kupas lebih lanjut dalam ihsan kita. Yang iltizam ni tadi, jangan sampai contohnya kita nak berzikir. Zikir ni ibadah, betul? Tapi kita berzikir dengan melaungkan sekuat-kuatnya sehingga mengganggu baby jiran sebelah, ataupun mungkin juga non-muslim dekat sebelah rumah dengan sebab kuat yang melampaui batas. Zikir tu betul dah, tetapi bila menimbulkan gangguan-gangguan yang tidak perlu, maka dia tidak diterima sebagai ibadah. Makbulah ni adalah ibadah yang diterima. Okay? Yang seterusnya, tiada pengabaian kepada kewajipan. Macam contoh tadi lah. Mungkin dia niat untuk tengok World Cup tengah-tengah malam supaya dia boleh untuk meningkatkan skill permainannya dengan taktik dan strategi, agar bila berhadapan dengan pasukan-pasukan yang tidak beriman kepada Allah, maka dia boleh menampilkan keizzahan, kehebatan pemain-pemain muslim. Okey, fair enough. Tapi jangan sampai pula dengan berjaga malam untuk menyerap resapkan skill dia, akan menyebabkan subuhnya terbengkalai. Ini yang dimaksudkan tiada pengabaian terhadap kewajipan. Boleh faham ya? Penyakit ibadah. Saya cuba untuk ringkaskan. Dia satu menuju dua, ujub rasa kagum diri. Okay? Kagum diri ni dia tak payah ada skrip pun. Dia ada rasa macam best, rasa macam ada potensi untuk muda. Jadi apa? Syok sendiri. Jadi nakib. Bagus kalau ada kemampuan dan seumpamanya, cuma tak perlu untuk
rasa macam best ni lah. Okay? Kira berpada-pada lah kalau nak rasa-rasa. Okay? Yang seterusnya sum'ah. Sum'ah, sukakan ataupun inginkan populariti. Yang kelima, kaslan. Kaslan adalah kemalasan. Jangan bagi nama anak Ahmad Kaslan. Macam best kan? Dia anak pemalas. Tidaklah haram, tapi nama ni adalah doa juga. Dengan sebab tu kita digalakkan untuk menggunakan nama-nama yang baik. Nama para sahabat, nama-nama yang ada makna yang baik dan sebagainya. Yang akhir adalah man. Man ni mengungkit-ungkit. Kadang-kadang kita buat dah something tu dengan ikhlas, dengan cara yang terbaik, semua dah cukup syarat dah. Tapi kita mengungkit-ungkit pula. Contoh mengungkit-ungkit, cuba untuk menampilkan macam best ni tadi. Mengungkit dulu, contoh sebut pada adik-adik, kan dulu akak dah susah-susah tolong, kenapa begitu begini dan seumpamanya, dengan nada yang lagi bersifat kekakakan lah. Bukan nada saya. Itu mengungkit. Ini semua penyakit. Okay? Yang semua orang faham ya. Ini benda riak, benda ujub, sum'ah dan seumpamanya. Saya dah bagi terjemahan ni so that hopefully semua faham, yes? Ya? Sorry? Takabur, bangga diri. Macam ujuk lah. Lebih kurang. Ujuk. Ria. Boleh masukkan, betul? Takabur. Takabur, bangga diri. Bangga diri tak sama dengan riak. Riak dia menunjuk-nunjuk. Dia dekat-dekat lah penyakit ni. Cuma dia still boleh diklasifikasikan. Boleh masukkan takabur. Takabur ni kita bermegah-megah, kita cakap ujub dia rasa best seorang-seorang je. Itulah, jangan membazir lah buat ujub ni. Kira kalau takabur tu bukanlah takabur tu bagus. Kira macam okey lah sikit, boleh cerita kat orang kan, dan dapat dosa. Tapi ni sendiri-sendiri punya rasa syok pun boleh menyebabkan dosa yang tidak perlu. So kita basmi sama-sama lah, buang benda-benda ni. Kita masuk kepada ihsan. Kita biasa baca berkenaan ini hadis ya? Saya tak catatkan. Ada hadis Jibril. Ada dalam hadis 40, even dalam SRP pula. Mana SRP PMR. Tentang hadis Jibril ni, daripada zaman muda-muda kita pun kita dah pernah baca. Yang berkenaan tentang Islam, berkenaan tentang iman dan ihsan. Ihsan ni dihuraikan dengan huraian yang ringkas, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kamu mengabdikan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, maka sekiranya kamu tak dapat merasai kamu melihat Allah, fa innahu, kena rasa bahawa Allah tengok kita. Dalam perbahasan para ulama, mereka melihat bahawa ihsan ini ada dua maqam, dua kedudukan. Phrase yang pertama, anta'budallah ka'annaka tarah, itu satu maqam. Dan phrase yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, adalah satu maqam yang lain. Maqam tahu kedudukan. Kedudukan yang first adalah lebih atas, iaitu kita merasa bahawa kita nampak Allah. Kita buat something dengan sebab sayangnya kita kepada Allah, dengan sebab patuhnya kita kepada Allah, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan rasa kita sayang, cinta dan nak dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu maqam yang pertama. Cuma kadang-kadang kita rasa, yalah, iman kita sekejap naik, sekejap turun, dan kita orang awam kan. Saya tidak berbicara sekali lagi dengan malaikat, so that malaikat dia iman dia statik. Iman para rasul disebut dia sentiasa bertambah. Dengan sebab tu dalam perbahasan mana yang lebih tapi perbahasan ni kadang-kadang sama ada diperlukan atau tidak. This thing, something yang debatable. Mana lebih utama, mana lebih tinggi antara seorang manusia dengan malaikat. Maka dihujahkan bahawa manusia yang direfer kepada Nabi dan Rasul lebih atas daripada malaikat. Yang sebab imannya sentiasa bertambah. Okey. Tak apa, tu perbahasan lain. Cuma kembali kepada ihsan ini tadi, maqam yang pertama, kita nak solat dengan sebab kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab solat ni kita berkomunikasi dengan Allah. Bukannya kita solat dengan kita baca daripada Al-Fatihah sampailah kepada salam, kan? Daripada takbiratul ihram sampailah kepada salam. Bukan kita baca seorang-seorang, tapi kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya dalam Al-Fatihah contohnya kita baca, apa kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah dialog dengan menggunakan ganti nama pertama dengan ganti nama kedua. Faham? Korang lagi faham bahasa Inggeris? Ganti nama pertama tahu kan? Tahu. Apa dia? Kami. Saya, Kami. aku, kami, kita, Kami. awak. Awak dua. Kami. Kamu. Dan yang sewaktu dengan. Okay? So that itu maqam yang pertama. Maqam yang kedua, kalau yalah, kadang-kadang cinta itu hadir dan pergi. Yang kedua, kita merasakan yalah, kita tak mampu untuk menghadirkan rasa nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekurang-kurangnya hadirkanlah rasa Allah tengok kita. Ini yang disebut kita buat something sebab takut dimurkai Allah. Okey? Dia beza kan antara kita buat something sebab cintakan Allah dengan kita buat something dengan sebab takut azab Allah. Both are acceptable. Tetapi maqam dia berbeza. Maqam yang kedua itu adalah sekurang-kurang. Bila kita buat something, kita takut Allah murka kalau kita tak buat. Boleh faham? Okay. Daripada situ, maka kita mula membicarakan berkenaan tentang, ini dah ke ujung ni, ikhlas. Kalau boleh untuk diringkaskan, yang ni apa yang disebut oleh Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah di dalam menguraikan berkenaan tentang al-ikhlas. Kerana kebanyakan rujukan yang menyebut berkenaan tentang ikhlas ni, dia refer kepada ibadah khususiyah. Jadi Hasan Al-Banna dia memperluaskan perbincangan berkenaan tentang al-ikhlas ini, yang dirujuk hendaklah seorang saudara muslim itu berniat bahawa segala perkataannya, pekerjaannya dan perjuangan jihadnya adalah kerana Allah dan untuk mendapat keredaannya dengan tidak mengharapkan keuntungan, pangkat, kedudukan, kemegahan dan gelaran. Okey? Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau boleh untuk kita relatekan dengan ihsan yang kita kupas itu tadi, menjelaskan kepada kita bahawa ikhlas ini adalah bagaimana kita nak menterjemahkan ihsan. Boleh faham maksud saya? Ikhlas ni bagaimana kita nak menghadirkan ataupun membentuk ihsan itu tadi. Ihsan ni mungkin dari segi teorinya begitu, cinta dan juga gerun. Maka ikhlas itu bagaimana kita nak menterjemahkan. Tak perlu bincang apakah perbezaan. Ni mungkin pada tahap nak buat research PhD boleh lah. Beza antara ikhlas, ihsan dan seumpamanya. Tapi pada pemahaman kita yang paling basic, perlu melihat dua-dua penting dan dua-dua adalah perkara yang diutarakan supaya kita dapat memberikan makna kepada ibadah yang kita lakukan. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dan yang last sekali,
ada beberapa perkara yang menjadi kadang-kadang masalah di kalangan kita. Bila tiadanya ikhlas, maka kita akan buat something berdasarkan kepada musim ataupun ikut mood. Kita dapatkan waktu bulan Ramadan, masjid penuh. Seakan-akan ibadah itu bersifat Ramadaniyah sahaja, untuk Ramadan sahaja. Tak begitu juga dengan ikut mood. Balik okey lah, sebab mood macam okey. Lepas daripada itu, sebab dah tak ada mood, kita jadi malas ataupun seumpama. Itu adalah simptom-simptom menggambarkan kita buat something mengikut musim ataupun ikut mood. Kemudian beribadah atas kepentingan dunia ini, suka mencipta alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Aku tak buat ni sebab takut tak ikhlas. Ini skrip biasa yang kita dengar. Malaslah nak solat sunat, takut tak ikhlas. Sedangkan rasa takut tak ikhlas itu, takut riak dan sebagainya, itu adalah confirm dia tak ikhlas. Faham ke? Ke confuse? Kadang-kadang orang kata malaslah nak buat solat sunat sebab takut riak. Malaslah nak baca Quran banyak-banyak, takut orang kata nak jadi nakib, nak jadi nakibah. Malaslah nak begitu begini, takut orang kata kita insaf. Dan macam-macam lagi. So, benda-benda ni kadang-kadang orang kata bila dia sebut skrip-skrip yang macam tu, maka dia dapat menghindarkan diri daripada tak ikhlas. Tapi dia silap bahawa dia tak buat dengan sebab orang, maka dia buat something sebab orang. Faham ke? Maknanya dia tinggalkan solat sebab orang, maka itu adalah tanda memang buat something kerana manusia, bukan kerana Allah. Yang sepatutnya skrip kita buat anything, kita perlu niat betul. Maka niat kita kerana Allah. Kalau kita betul-betul jaga ni, kita nak buat something yang buruk sikit, kita niat takkanlah aku nak tengok yang benda-benda tak baik ni, contoh kerana Allah, kita pun rasa malu nak nisbahkan Allah dengan benda yang buruk. Okey? Contohnya nak beramal dengan riba kerana Allah, kan kita jaga. Kalau kita boleh jaga niat setiap perkara yang kita lakukan, saya berkeyakinan kita mampu untuk minimiskan kita punya dosa. Kita nak mengumpat, kita teringat kita kena ngumpat kerana Allah, kan tak jadi ngumpat.